اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكرب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji, saya nak tanya berhubung dengan program-program pemulihan seperti ustaz-ustaz terdapat di TV pun ada penyembuhan cara menggunakan Al-Quran. Macam mana pandangan Tuan Haji? Kalau kita lihat orang yang sakit tu dia menjerit-jerit, kemudian dia akan pengsan dan seterusnya dia akan kembali normal seperti biasa. Wallahu a'lam. Dia kembali normal seperti biasa, esok dia akan sakit lagi. Lusa dia akan sakit lagi. Kemudian ustaz itu akan mengubat lagi, baca lagi. Dan kadang-kadang sampai 4 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Jadi pada saya, pengobatan penyakit spiritual ini mesti bermula daripada dalaman orang itu sendiri. Macam mana? Bawa dia untuk belajar Al-Quran. Dia belajar bacaan Al-Quran yang betul. Dia masuk ke majlis-majlis ilmu, mendengar bagaimana beriman kepada Allah dengan betul, bagaimana kita beriman kepada Rasul yang betul. Dia duduk di dalam majlis-majlis ilmu, itu adalah penawarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau tuan-tuan nak rujuk pengobatan Imam Ahmad bin Hanbal ketika didatangkan orang kepadanya, Tuan Guru, kami minta tolonglah ubat. Saya bawa air ini, minta tolong doakan untuk ibu saya yang sedang sakit. Ahmad bin Hanbal tidak ambil air tersebut. Dia tak, silakan tinggal kat situ. Pemuda tersebut tunggu, tak lagi dia ambilnya. Sampai datang isteri kepada imam. Dia kata, kenapa dia tak doa-doa lagi? Dia kata, pulang dah dulu, tinggalkan dekat situ. Kemudian air tersebut dibawa masuk ke dalam bilik. Tidak juga dilihat oleh isteri dia. Di situlah dia bermunajat dan bermohon kepada Allah. Dia minta dengan Allah. Dia minta doa kepada Allah, lalu air itulah yang diberikan padanya. Saya nak sebut bagaimana ulama-ulama yang terdahulu memelihara supaya tidak nampak kepada pengobatan itu yang boleh membuka kepada pintu-pintu keburukan. Kalau kita boleh tangkap orang, kita ikat dia, kita jerikkan dia, wah menjerit. Itu tuan-tuan, dia membuka pintu keburukan. Di dalam pengobatan kita tak boleh tunjuk begitu. Pertama, bimbang timbulnya riak. Riak ketika kita boleh mengobati orang, tuan-tuan. Saya terlibat juga dalam mengobati orang. Ya, boleh pegang, menjerit juga sebagainya. Tetapi semuanya telah saya tinggalkan. Telah saya tinggalkan. Sebab apa? Sukarnya menjaga hati. Apatah lagi dipertontonkan dalam TV, lagi sukar untuk menjaga hati. Saya bimbang bahawa apa yang kita pertontonkan itu, apa yang berlaku itu adalah ghurur daripada Allah SWT. Tipu daya saja yang telah didatangkan oleh syaitan. Ghurur kepada Allah. Tipu daya yang kita tunjukkan itu yang akhirnya membawa orang semakin sesat, semakin sesat dan percaya bahawa segala-gala penyakit daripada saka. Inilah akibatnya dan inilah yang berlaku di Indonesia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pergi di Indonesia. Ubat melalui telefon. Angkat telefon, Pak Kiai, saya ingin bertanya penyakit saya ni apa semuanya. Orang yang bercakap tu dia tak nampak, hanya mendengar dia Pak Kiai saja. Pak Kiai tu kata, minta maaf ibu memegang dengan tangan kiri. Cubahkan pegang telefon itu dengan tangan kanan. Oh, orang lagi, Pak Kiai ni dia boleh tahu kata pemanggil tadi memegang dengan tangan kiri, ini sudah hebat. Ibu, saya nak beritahu kepada ibu bahawa tolong pindahkan gelas yang ada di hadapan ibu itu ke sebelah kiri. Oh, orang kata, wah hebatnya Pak Kiai ini. Dia tahu kata ada gelas di depan tu, pindahkan sebelah kiri. Ya, saya telefon ubah. Subhanallah, untuk apa tu? Untuk apa? Untuk mencipta nama, untuk mencipta kehebatan,
untuk kita dilihat sebagai seorang yang hebat. Saya nak sebut bahawa pengobatan Islam itu tersembunyi dalam keadaan yang cukup indah sebagai seorang yang tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang sunat tuan-tuan, orang bukan buat dekat masjid. Disunatkan banyaknya Rasulullah SAW. Ada sembahyang sunat masjid, ada. Sembahyang sunat yang dibuat oleh Rasulullah SAW, sunat rawatib itu dibuat di rumah. Malah sembahyang sunat itu digalakkan buat dekat rumah. Boleh buat di masjid, boleh. Tetapi di sudutnya Rasulullah mengejarkan sembahyang sunat itu di rumah. Sebab apa? Tawaduknya dia. Bukan dipertontonkan. Bukan tujuan untuk dipertontonkan. Kalau kita boleh nak dipertontonkan, orang melihat dengan rasa hebat dan sebagainya, Masya Allah, cepat-cepatlah kembali kepada Allah. Saya bimbang itu adalah hurur, tipu daya yang boleh menghancurkan, menghakiskan iman kita.